jualan langsung. Jadi beliau akan mengupas secara terperinci mengenai 4 topik asas ini ya. Alright. Yang seterusnya, jadi sementara kita menunggu rakan-rakan kita ya, rakan-rakan kita untuk masuk ke dalam ruangan Zoom kita ini, peringatan kepada student di dalam kelas ini pada hari ini ya. Okey, pastikan video anda dibuka, okey? Mesti buka ya sebab kita tak nampak siapa yang ada di dalam kelas kita ni. Lepas tu mikrofon anda kena tutup. Yang boleh bercakap sama ada saya MC ataupun speaker saja, okey? Alright. Untuk mereka yang ada ni sila renamekan ataupun namakan semula nama anda dengan nama sebenar. Kita tak nak ada nama Oppo lah, Selcom ke apa ke ataupun Abang Sado ke Abang Jago ke, tak nak sebab ini adalah untuk tujuan pendaftaran. Okey, seterusnya sepanjang sesi pembelajaran ini soalan dibolehkan anda chat, typekan saja di ruangan chat itu. Jadi kita akan membacakannya dan menjawab soalan anda. Alright. Sokongan berterusan melalui WhatsApp akan diberikan kepada anda, melalui WhatsApp. Alright, yang seterusnya. Okey, ini ada pengumuman pengumuman pemenang. Siapakah pemenang untuk kontes yang kita dah langsungkan pada 2 minggu lepas, iaitu posting yang terbanyak untuk kata-kata motivasi harian. Alright. Okey, Mr. Rizwan. Next slide. Okey, untuk yang siri ini kita dapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Lebih daripada 20 orang lah yang memberikan posting yang berkongsikan posting yang paling banyak. Okey, ni dalam tempoh 2 minggu ni 18 hari bulan hingga 1 Disember hari tu. Jadi kita lihat siapakah pemenang-pemenangnya. Okey, untuk yang ini kita ada 2 pemenang utama iaitu Cik Judith Pawin memenangi ISP 18. Tahniah pada Cik Judith. Yang seterusnya, pemenang yang kedua untuk hadiah utama. Okey, kita ada Encik Fauzi Jusoh. Tahniah Cik Fauzi ya. Okey, dan juga kita ada pemenang sagu hati. 2 pemenang sagu hati. Siapakah 2 orang pemenang sagu hati? Lois Lucas, tahniah. Lois. Tahniah Lois dapat Royal Honey. Royal Honey. Dan seterusnya, untuk cabaran posting ni, tahniah kepada Pangeran Khairunisa daripada Brunei Darussalam. Tahniah semua pemenang yang dapat hadiah. Alright. Jadi untuk hadiah ini anda kena tuntut dengan kita punya mentor. Kita punya sifu Encik Rizwan Rais DM beliau, anda akan liaise dengan dia lah untuk hadiah tersebut. Okey. Alright. Untuk sesi yang seterusnya adalah kita imbas kembali duplikasi 4 kemahiran asas bahagian pertama pada 2 minggu yang lepas. Jadi sesi ini saya serahkan kepada Sifu Rizwan Rais. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para Zoomers sekalian. Okey. So, harapan kami supaya semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat belaka dan juga hari ini anda bersedia untuk menerima ilmu baru daripada kita punya mentor, daripada kita punya pengetua Akademi Ken kita iaitu Mr. Chan Kok Liang. Jadi sebelum kita bermula pada hari ini, okey, jom kita imbas kembali apa yang telah berlaku pada kira-kira 2 minggu lebih yang lalu, iaitu pada 17 hari bulan November dalam kelas duplikasi 4 kemahiran asas bahagian yang pertama. Okey, so untuk yang bahagian yang pertama, kita telah pergi, yang mana kita start dengan apa orang cakap, impian keusahawanan setiap seorang daripada anda. Dan mungkin bukan semua adalah impian anda, tetapi mungkin sebahagian daripada apa yang ada dekat sini adalah memang cita-cita anda untuk dapat melalui bisnes CNI ini sendiri. Dan disebabkan oleh itulah anda semua join CNI, jadi seorang CBO, menjadi seorang usahawan, seterusnya menjadi seorang pemimpin CNI yang sukses. So banyak sebab kenapa anda join CNI. Sebab itulah apa yang penting, walaupun anda lama ataupun anda baru,
asas itu penting ataupun orang cakap fundamental tu penting. Dan disebabkan oleh itulah kelas EBLC fundamental ini dijalankan, dianjurkan, yang mana kita target bukannya untuk orang yang baru saja, tetapi untuk mereka yang dah sedia ada dalam bisnes CNI ini. Alright, so kalau kita tengok 4 kemahiran asas yang kita dah bagi tahu, iaitu ia umpama cerucuk rumah. So maknanya lebih dalam cerucuk ditanam, lebih kuat ketahanan rumah tu sendiri. So apa yang kita nak gambarkan kat sini ialah kalau anda lakukan kerja-kerja asas tersebut dengan menggunakan kemahiran asas tersebut untuk menjalankan aktiviti seharian, insya-Allah perjalanan anda dalam CNI ini akan smooth, akan berjalan dengan lancar, dan seterusnya nak sukses tu lebih mudah berbanding kalau kita buat pakai ikut suka je. Tapi dekat CNI ni cukup bertuah untuk anda semua kerana kita ada sistem pembelajaran CAN tu yang mana kita menerapkan daripada awal untuk menguatkan dari segi asas tu sendiri. So lagi kuat cerucuk rumah tu, lagi besar rumah boleh dibina. Lebih mewah rumah itu kita boleh buat, dan yang paling penting rumah tu boleh bertahan lebih lama. Begitu jugalah dengan rangkaian kita. Lebih dalam kita tanam cerucuk tu dalam rangkaian kita, insya-Allah dia bukan pergi setakat 3-4 generasi, mungkin sampai berpuluh beratus generasi ke bawah. Sampai anda sendiri pun dah tak kenal siapa anda punya network sebab terlampau besar. Itu yang kita nak sampaikan. Tapi apa yang penting, semuanya bermula dengan langkah yang pertama. Sebab itulah kita start kelas EBLC Fundamental ni dengan 4 kemahiran asas yang wajib anda semua ada. So kalau kita tengok minggu lepas, kita juga memperkenalkan kembali iaitu sistem pembelajaran CAN, iaitu sistem pembelajaran yang dibentuk untuk menyokong pencapaian progresif CBO daripada zero to hero. So itu matlamat kami. Walaupun sekarang ni anda tak ada apa-apa, ataupun anda bermula daripada tak tahu apa-apa, ataupun anda memang dari segi belajar ke apa ke memang sebelum ni rasa macam susah tapi dekat CNI bila anda join, kita semua adalah sama. So kalau anda yang join hari ni, jangan risau, ataupun join semalam ke yang baru-baru join ni, jangan risau, anda masih ada peluang dan tidak mustahil untuk anda mengatasi anda punya upline, mengatasi anda punya orang-orang di atas anda. Kerana di CNI kita kita punya sistem CAP kita adalah sangat adil, yang mana semua orang ada peluang untuk untuk berjaya kat CNI. Sebab sekejap lagi kita akan ada beberapa perkongsian yang mana kalau anda tengok dia orang ni bukannya orang lama. Ada yang tengah tu baru lagi join tapi dah berjaya. Nak tahu cerita dia, kejap lagi sama-sama kita dengarkan daripada mereka sendiri. Okey, jom kita tengok balik. Minggu lepas kita ada 4 topik, kalau ikut 4 kemahiran asas yang perlu anda ketahui, iaitu yang first, aktif menaja. Minda menaja secara aktif, senaraikan prospek yang berpotensi macam mana anda cari, semua Mr. Chan dah kongsikan pada bahagian yang pertama. Dan yang kedua, apa yang anda kena buat, anda kena aktif mengguna. So apa yang anda perlu lakukan, langkah sebagai seorang pengguna yang aktif, apa yang anda kena buat. Dan kita juga ada perkongsian minggu lepas untuk part ni daripada Puan Fatimah, macam mana nak mengguna. Dan seterusnya kita ada aktif mencadang. Kepentingan mencadang produk, jenis-jenis prospek yang patut anda cari, 11 pasaran prosumer. Ini semua adalah kemahiran asas. Kalau anda ada basic skill ni, anda ada kemahiran asas ni, insya-Allah anda tahu apa nak buat lepas ni dalam aktiviti seharian anda. Dan harapan kami daripada 3 kemahiran asas yang kita bagi, yang Mr. Chan kongsikan hari itu telah dipraktikkan dalam aktiviti seharian anda. Dan pada malam ini kita adakan sambungan yang mana hari ini Mr. Chan akan berkongsikan dengan anda bagaimana untuk membina rangkaian. Dan topik ini sebenarnya satu topik yang sangat sangat menarik, dan dalam sama juga dia adalah satu topik yang panjang sebab banyak benda yang anda kena tahu, banyak benda yang anda kena praktikkan, kerana dalam CNI ataupun dalam bisnes multi level ni sendiri, kekuatan rangkaian adalah tunjang utama kepada kejayaan. Tunjang utama kepada sukses. Kalau anda tak ada rangkaian, jangan mimpilah untuk anda berjaya dalam CNI. Sebab itulah kita cerita rangkaian. Tak kisahlah sebab rangkaian ni pula ada pecahannya. Tapi bukanlah kerja saya untuk kongsikan dengan anda malam ini. Sebab sebentar nanti kita akan ada bersama dengan seorang insan yang cukup luar biasa hebat,
yang berpengalaman lebih daripada 30 tahun dalam CNI, yang mana beliau dah cukup masak dengan bagaimana orang yang start daripada mula sampailah berjaya, apa yang mereka perlu lakukan, dan beliau telah rangkumkan segala pengetahuan beliau telah rangkumkan segala pengalaman beliau, yang mana malam ini beliau akan bersama dengan anda untuk berkongsikan tentang apa orang cakap, kemahiran asas yang keempat, bagaimana nak bina rangkaian yang kukuh, yang tahan lama, yang takkan tumbang. Jadi saya pun tak nak ambil masa yang panjang. So, sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Pengetua Akademik Ken, iaitu Mr. Chan Kok Liang. Dipersilakan Mr. Chan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ridwan. Ya, jutaan terima kasih kepada semua leader, semua CBO, semua guru-guru saya, rekan seperjuangan saya yang saya hormati dan saya sayang sekalian. Apa khabar anda semua? Luar biasa baik, luar biasa baik. Ya, selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan. Semoga kita semua sihat walafiat. Ya, semoga kita boleh bersama-sama kita belajar dan sama-sama kita bangunkan perniagaan yang murni ini. Ya, terima kasih banyak-banyak. Hari ini tibalah platform untuk kita belajar sama-sama. Bukan saya yang mengajar, tapi anda yang memberikan ilham, yang memberikan inspirasi kepada semua, termasuk saya, termasuk Ridwan dan juga speaker-speaker yang kita jemput malam ini untuk kita perkasakan ilmu antara satu sama lain. Kita nak pinjam kekuatan, pinjam kekuatan dan kebijaksanaan daripada mereka-mereka yang berpengalaman. Jadi saya nak ucapkan thank you, terima kasih kepada Murad, kepada kita punya Taiko. Kerana apa? Kerana Ken System ini sebenarnya miliki semua, gabungan, usaha daripada semua Double Diamond, daripada semua usahawan yang berjaya. Kita ambil kebijaksanaan mereka, kita ambil pengalaman mereka, kita masukkan dalam Ken System, sebab kita harus pandai manfaatkan kekuatan dan kebijaksanaan orang lain dan belajar dari mereka-mereka yang berjaya untuk menjadikan nilai kita lebih hebat. Jadi Ken System sebenarnya nak bawa message ini. Kita pinjam kekuatan, pinjam kebijaksanaan daripada mereka-mereka yang sudah sukses. Alright, termasuk juga kepada mereka-mereka Double Diamond, speaker-speaker CNI yang luar biasa. Mereka turut perkongsikan pengalaman mereka dan menyumbangkan tenaga mereka dalam Ken System. Mudah-mudahan pengalaman anda, CBO yang baru, leader-leader yang baru, pengalaman anda juga dapat diserapkan dalam Ken System satu hari nanti. Kita menanti-nantikan saat yang luar biasa itu. Jadi berikutnya saya akan terangkan secara teori, bagaimana kita membina rangkaian. Rangkaian termasuk rangkaian consumers ataupun rangkaian pelanggan dan juga rangkaian organisasi networking. Consumers itu penting. Kalau tidak ada rangkaian pelanggan, tidak wujudlah personal group sales. Kalau kita tidak buka lead, kaki, line yang baru, lebarkan jaringan, mendalamkan kita punya perkembangan, bangunkan downline untuk jadi rangkaian yang berkaliber. Jadi tak mungkin kita wujudkan jaringan, rangkaian yang besar dan kukuh. Jadi itulah sebabnya perlu kita belajar definisi. Apa itu rangkaian pelanggan? Apa itu rangkaian organisasi? Dan cara dia, kaedahnya, macam mana mewujudkan rangkaian yang lebih besar, yang lebih mantap, supaya prestasi kita dapat lebih meningkat. Sebagai seorang CBO yang berjaya, penting kita terapkan, praktikkan isi kandungan yang sangat pernas melalui Ken System yang komprehensif ini, sebab kita ambil pengalaman daripada leader, daripada industri jalan langsung, masukkan dalam sistem yang komprehensif ini supaya dapat diaplikasikan kepada CBO. Jadi berikutnya kita akan teruskan dengan yang pertama. Kita mulakan dengan seorang CBO yang berjaya. Saya persilakan
Curaida untuk bacakan dulu sebelum saya terangkan huraikan ya sebentar nanti. Thank you, Curaida. Mungkin Jurada drop. Zaidi, are you there? Ya, okey. Saya akan Zaidi. gantikan Juraida untuk malam ini, untuk voice over. Okey, baik. Untuk seorang CBO yang berjaya, memusatkan usahanya untuk mencipta dua rangkaian utama. Yang pertama, rangkaian pelanggan. Rangkaian pelanggan yang kukuh dapat memberi CBO kestabilan prestasi dan pendapatan serta-merta. Yang kedua, rangkaian organisasi. Sebuah organisasi yang mantap akan menjadi sumber penggadaan prestasi dan pendapatan CBO yang lebih lumayan. Betul. Ya, sangat-sangat penting. Rangkaian pelanggan itu kalau kita tiap bulan boleh tambah ya, pelanggan 20 orang, ya tiap bulan ada 20 orang. Jadi semakin lama kita akan mewujudkan rangkaian pelanggan yang lebih besar. Ya. Kalau sampai 200 orang ya pelanggan kita, jadi jualan kita pasti akan lebih mantap. Dan prestasi itu akan mengizinkan ya satu pulangan pendapatan yang serta-merta, iaitu dari personal group sales. Ya, jualan kumpulan sendiri itu sangat-sangat penting, di mana anda sebenarnya dapat menguasai ya sendiri personal group sales, ya, jualan kumpulan sendiri itu. Yang kedua adalah rangkaian organisasi. Rangkaian organisasi itu sangat penting kerana kalau anda sudah buka line dari satu, kemudian masuk yang kedua, kaki yang kedua, kemudian bina lagi, lebarkan jaringan untuk kaki yang ketiga sampai kaki yang keenam. Jadi dari itu, anda sudah mewujudkan satu jaringan rangkaian yang lebih lebar, yang lebih mendalam. Dari itu, overriding bonus akan semakin meningkat. Dan overriding bonus itu memberikan pulangan yang lebih lumayan. Pendapatan CBO jadi lebih lumayan daripada rangkaian organisasi. Jadi kedua-dua ni start daripada rangkaian pelanggan. So rangkaian pelanggan itu adalah asas. Kalau tidak ada asas ini, tidak mungkin untuk capai satu rangkaian organisasi yang lebih besar dan lebih kukuh, lebih mantap. Jadi berikutnya kita akan perkongsikan macam mana langkah ya untuk mewujudkannya. Tapi sebelum itu satu soalan ya, pertanyaan untuk anda semua. Kalau perbandingkan dengan A dan B, ya, dengan pencapaian 2 orang CBO dan juga 20 orang CBO ataupun pelanggan, ya, pelanggan yang membeli barangan CNI, A itu kalau 2 orang masing-masing mencapai 200 PV, ya, dalam masa 3 bulan, so berapa jualan A itu? Nah, kita lihat gambar raja ini. Ya, kita nampak kalau A mencapai 22 orang, masing-masing mencapai 200 PV, jadi dalam masa 3 bulan, lebih kurang 1,200 PV, ya, A itu akan capai. Manakala berbanding dengan B, kalau B itu mencapai 20 orang, ya, pelanggan, masing-masing menyumbangkan dan mencapai 200 PV dalam masa 3 bulan, 12,000 PV. Ya, B itu boleh diwujudkan. Jadi berbanding dengan A dengan B, mana satu anda akan pilih? Mana satu lebih menguntungkan? Pasti B, bukan? Jawapannya, kan? Okey. Jadi kalau begini, berbanding dengan ya contoh yang satu lagi. Kalau anda mempunyai 3 orang ya pelanggan, berbanding dengan anda mempunyai 30 orang pelanggan, masing-masing 300 PV tiap bulan. Ya, lepas 3 bulan, berapa poin yang C ini capai? Kalau anda lah ya C, ya leader C, berapa sales yang anda akan capai? Ya, di sini kita nampak 2,700 PV ya group sales. Ya, C akan capai. Berbanding dengan D 30 orang, masing-masing 300 PV dalam masa 3 bulan, 27,000 PV dicapai. Jadi pilihan anda mana satu? C ataupun D? Mana satu lebih menguntungkan? Pastilah D
memperolehi bonus yang lebih lumayan berbanding dengan C, bukan? Kalau berbanding dengan B tadi, 12,000 berbanding dengan 27,000 PV, mana satu lebih menguntungkan? Pasti D, kan? Jadi, berapa ramai pelanggan, bilangan itu sangat penting. Berapa produktiviti masing-masing menggunakan produk CNI, betapa aktifnya ya penggunaan produk ya masing-masing akan menyumbangkan kepada jualan kumpulan anda. Ya, dan seterusnya menyumbang kepada gross group sales ya jualan kumpulan anda ya tiap bulan. Itulah sebabnya lebih besar rangkaian, lebih banyak pendapatan dijanakan. Itu sangat-sangat penting. Kalau anda memainkan peranan yang baik, ya mencapai prestasi yang sangat tinggi, downline juga akan ikut untuk menjadi, ya macam contoh, ya upline saya, ya teladan. Dia akan mencontohi teladan upline untuk mencapai sales yang lebih tinggi. Jadi semakin besar, semakin mantap prestasi anda, ia akan mempengaruhi ya downline juga satu hari nanti. Jadi pentingnya kita wujudkan rangkaian pelanggan di samping itu rangkaian organisasi. Ya, seterusnya kita persilakan Juraida, kalau Juraida ada, ataupun Zaidi untuk membacakan 3 langkah utama untuk mewujudkan rangkaian pelanggan yang kukuh. Ya, start mula dengan memajukan, proses memajukannya. Ya, dipersilakan. Memajukan kesungguhan untuk menambah bilangan pelanggan O2O, menambah kenalan dan perbualan dalam talian, temu janji offline, berkongsi produk secara aktif termasuk testimonial, menyarankan produk secara aktif dan berjaya membuat jualan, di samping menjana keperluan, keyakinan dan kepuasan terhadap nilai kesihatan dan kecantikan CNI. Luar biasa. Terima kasih ya Zaidi. Ini saya ingat satu contoh contoh dari Puan Fatimah. Memang luar biasa Puan Fatimah dari Tawau, sebab ya, setiap hari saya nampak ya beliau memberikan servis layanan yang terbaik kepada komuniti, ya, kepada mereka-mereka yang perlukan servisnya. Ya, mereka-mereka yang sakit kencing manis, ya, yang luka di kulit, beliau akan bantu. Ya, khususnya hospital Tawau untuk membantu mereka yang tidak dapatnya dirawat, ya. Beliau akan pergi untuk memberikan servisnya. Tepukan yang gemuruh pada Puan Fatimah. Tawau memang luar biasa lah, ya. Dalam bimbingan ya Puan Fatimah memang memberikan satu servis yang luar biasa. Ya, menambah pelanggan dengan servis, dengan offline, dengan online. Jadi posting mereka dalam Facebook cukup menarik. So tiap hari kalau boleh teruskan usaha dalam online posting. Tiap hari kalau boleh ada masa berikan servis offline kepada mereka-mereka yang perlu. Ya, sebab apa? Kalau kita selalu memberi, satu hari nanti kita juga akan menjadi seorang yang lebih kaya. Bukan kaya saja dari segi kekayaan, ya, khazanah, tapi kita juga kaya dari segi mental, ya, mental dan juga kesejahteraan, kebahagiaan. Ini sangat penting untuk wataknya kepribadian seseorang CBO. Jadi kita terus menambah kenalan dan juga menambahkan perbualan dalam talian, temu janji offline, ya, berkongsi produk secara aktif, sarankan, cadangkan produk dengan secara aktif tiap hari, ya, online ke, offline ke, home sharing ke, apa saja, ya, kita passion, ya, kita gairah untuk melakukan ya 4S itu, ataupun cadangan produk itu, ataupun bila kita menggunakan produk kita post ya supaya dapat menarik prospek untuk ya masuk untuk beli barangan CNI. So funneling itu penting. Nah, kita kena buka peluang untuk dapatkan mereka-mereka yang berminat prospek itu masuk dalam rangkaian kita. Kita kena belajarlah teknik-teknik macam mana menjual, macam mana mencadangkan. Jadi dalam sesi yang pertama kita sudah bincang ya tentang topik itu, asas itu.
dan kita perlu juga selalu menjana keperluan, mewujudkan keperluan prospek kita terhadap kesihatan, terhadap barangan-barangan CNI. Kita kena tambah lagi yakin kita terhadap barangan CNI, terhadap syarikat, terhadap CAP, rancangan perniagaan CNI, dan juga terhadap CAN sistem CNI, kerana kita percaya kita akan berjaya satu hari nanti dengan sistem yang komprehensif. Dan percayalah kepada diri sendiri. Kerana apa? Kerana dengan keyakinan anda, kepercayaan kepada produk CNI dan sebagainya, ya, anda akan menjadi seorang insan yang lebih luar biasa. Terus yakin terhadap layanan anda, servis anda, memberikan servis yang puas kepada pelanggan anda. Kerana nilai itu akan mewujudkan rangkaian pelanggan yang lebih besar, yang lebih kukuh satu hari nanti. Itu sangat-sangat penting. Cipta nilai anda sebelum cipta legasi diri anda. Terus memberikan servis yang terbaik, ya, kepuasan kepada pelanggan. Seterusnya, kita akan sambung macam mana kita mengekalkan kita punya rangkaian pelanggan. Dipersilakan. Zaidi ke ataupun Juraida? Okey, saya mati Terima saya. kasih Zaidi. Alright. Yang kedua, mengekalkan. Sentiasa memenuhi keperluan pelanggan dan membina hubungan yang baik agar dapat keyakinan mereka bagi membuka peluang pesanan berulang. Seterusnya, mencapai kemajuan yang stabil hasil daripada pertambahan pesanan berulang. Pertama, pelajari falsafah kemanusiaan dan menjalinkan hubungan yang baik. Kemudian, ambil tindakan seperti memberi khidmat yang terbaik kepada pelanggan dan pastikan pelanggan memanfaatkan produk mengikut saranan. Lambat laun, para pelanggan akan menghargai nilai produk dan khidmat anda. Prestasi rangkaian pelanggan yang cemerlang adalah hasil kualiti khidmat yang cemerlang. Terima kasih Zaidi. Saya nampak Haji Ramli, Haja Siti Nolia bila buat exercise pada waktu pagi, ya, mereka juga posting, ya, gambar-gambar yang cukup menarik waktu makan produk CNI, sama ada collagen ke, TMG ke dan sebagainya, ya, mereka pakai, kemudian mereka tangkap foto dan mereka post. Yang ini sangat-sangat penting kerana mereka dapat memberikan layanan kepada mereka-mereka yang belum kena CNI lagi. Ya, saya terharu dengan momen itu, dengan gambar-gambar yang cukup menarik itu. So, mereka ni memberikan servis yang baik, layanan yang baik. Hubungan manusia mereka bagus. So, patut kita contohi. Ya, saya nampak Erman selalu puji-puji, selalu posting daulannya, macam mana sukses daulannya, macam mana usaha, ya, kuat, ya, daulannya dalam jualan langsung CNI ini. Jadi ini cukup mengharukan kita semua. Teruskan usaha itu sebab itu sangat-sangat penting. Jadi dari sana boleh wujudkan hubungan, boleh wujudkan prospek, boleh wujudkan jualan, dan jualan itu kalau dengan layanan yang berterusan akan mewujudkan repeat sales. Ya, jualan berulang, pertambahannya, ya, pesanan berulang. Dan falsafah kemanusiaan itu perlu dipelajari dalam sistem CNI. Sebab saya percaya tanpa, ya, keprihatinan, tanpa sikap peduli, tidak mungkin mewujudkan hubungan, tidak mungkin mewujudkan sales. Jadi itu penting dalam pembinaan rangkaian pelanggan. So, terus memberikan khidmat yang mengharukan, ya, kepada daulan-daulan, buat catatan, ya, terhadap mereka yang sudah order, yang nak order lagi, kalau boleh buat nota-nota dalam, ya, notebook ke, dalam handphone ke, dalam buku logbook ke, buat catatan supaya anda lebih jelas siapa dia, ya, pembeli, siapa dia user yang paling aktif, siapa dia mereka yang sudah ulang, ya, beli. Jadi semua ini, data ini penting untuk anda untuk memperkongsikan pengalaman ini kepada daulan-daulan satu hari nanti. Sebab disiplin ini, tabiat ini, ya, yang dibina dari semasa ke semasa akan mempengaruhi daulan menjadi seorang CBO yang lebih berjaya dalam, ya, wujudkan rangkaian pelanggan, ya. Jadi ini penting, ya,
Seterusnya kita teruskan dengan yang ketiga, langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan. Ya, Zaidi dijemput. Ya. Yang ketiga, mengembangkan. Gunakan pengaruh cakap mulut dan ambil peluang kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kedinamikan para perujuk bagi mengembangkan rangkaian pelanggan yang kukuh. Nah, ini penting. Sebab kalau cakap mulut dari orang lain itu bagus, positif. Jadi pengaruhnya kuat. Ia akan mempengaruhi komuniti yang lain, prospek yang lain untuk cuba untuk bergabung dalam CMI, untuk beli barangan daripada Anda. Jadi your credibility is sangat-sangat pentinglah. Cakap mulut terhadap Anda, terhadap watak Anda, kepribadian Anda, karakter Anda itu sangat-sangat penting. Jadi Anda kena teruskan perjuangan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, dengan jujur, kerana ia akan menjadi ikon, menjadi satu pencenamaan kepada Anda semua. Jadi ambil peluang daripada cakap mulut orang itu, kemudian influence, pengaruh mereka-mereka yang belum join lagi. So dengan cara itu sebenarnya bisnes akan menjadi lebih mudah. Kalau Anda caci, kalau Anda kritik orang, kalau Anda tidak memberikan servis yang baik, ia akan merumitkan keadaan dalam usaha Anda mewujudkan rangkaian pelanggan. Sebab orang akan cakap buruk di belakang. So jangan. Kita tinggalkan yang terbaik di depan, di belakang orang lain, supaya kita boleh mewujudkan rangkaian yang lebih besar, yang lebih mantap lagi. Ini penting. So ambil peluang ini untuk manfaatkan referral influence itu untuk melebarkan jaringan. Ambil peluang itu. Ini sangat-sangat penting. Alright. Seterusnya, kita sambung lagi dengan contoh-contoh yang sangat-sangat penting. Saya persilakan Cik Zaidi untuk buat jemputan. Okey, baik. Untuk perkongsian pada malam hari ini, kita jemput seorang yang individu sangat luar biasa, iaitu agensi manager Puan Zainab Amil Hamzah. Dipersilakan. Ya, selamat malam semua. Dengar kah ya? Dengar. Ada dengar suara? Dengar suara, dengar. Dengar, Puan Tut. Ya, selamat malam Sila. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi sedikit lah ya tentang macam mana saya boleh bertahan dengan downline saya. Pertama sekali memang mesti mau rajin lah ya, jaga kita punya downline ya. Satunya kita servis dia masalah barang kan, masalah PKP kami di Tawau lah ya. Macam sekarang ni kami tidak masalah sudah. Yang masalah PKP lah saya cerita ya, masalah PKP memang saya ready lah kalau untuk dorang mau barang kan, saya sedia untuk antar ya, antar barang ulang alik ya, macam mana. Jadi dorang sentiasa lah, yang sentiasa hubungi kita untuk yang memerlukan barang itulah ya, setiap hari kerja saya begitu. Satu lagi kita di FB Live kan, buat FB Live, buat di status ya, jangan bosan-bosan. Jadi yang kita mungkin tidak semuanya boleh kita bagi tahu promosi yang terbaru kan, tapi melalui FB Live, di status kita kan, kita boleh bagi tahu dengan downline kita ya. Jadi orang begitu tahu terus chat kita lah ya, mau ini barang ya. Sebab kita mungkin kita boleh jaga, kita punya rekan kongsi yang di bawah-bawah lah gitu kan. Jadi dengan adanya status FB Live, jadi kita boleh jaga kita punya downline ya. Jadi yang macam sekarang nih kami punya kerja sudah mulai bergerak. Kemarin kami mulai start demo ya, produk ya, untuk bantu downline kita. Jadi dorang begitu kita tarik dorang untuk masuk,
dengan kita punya jualan langsung CNA ini, dorang sudah dapat hasil dengan kita tolong dorang dengan buat demo ya, dengan buat demo, pahamkan dorang dengan marketing yang terbaru nih ya, dengan CBO baru lah. Jadi CBO baru nih kita tidak sia-sia untuk tarik dia untuk jadi CBO baru CNI untuk dapatkan income kan, sebab kita cerita income lah nih kan, yang kita tarik ini memang orang yang memang perlu income lah. Dia dengar daripada kita kan income, boleh tahan lah daripada syarikat CNI kan, jadi dia dengar daripada kita, dia pun mau, jadi kita tolong macam mana cara kita buat bantu dia buat home party lah ya, dari hari ke hari ya. Jadi itu sajalah untuk kami macam mana cara untuk servis kami punya kumpulannya supaya dia bertahan dengan kami. Kita buatlah macam apa yang dorang perlukan, sentiasa kita WhatsApp dorang kan, kita hubungi mereka apa yang diperlukan untuk dorang mau ya. Dari segi barang kah, promosi yang terbaru, apalagi dengan kita punya staf-staf CNI Tawau, memang semua sangat memuaskan lah layanan mereka ya. Dengan Puan Fatima banyak menyokong saya ya dari belakang ya. Saya pun orang biasa-biasa, tapi alhamdulillah dengan Puan Fatima selalu buat dorongan buat saya, alhamdulillah dapat buat juga. Kadang-kadang tanpa dia pun saya boleh buat kan, tapi kadang-kadang dia tolong juga kan, kadang-kadang dia pun perlu juga kan. Jadi itulah kami kerjasama lah ya, untuk orang Tawau kami kerjasama ya. Itu sejaklah daripada saya ya, perkongsian saya. Jangan jemu lah, jangan jemu untuk bantu, sebab downline yang menghasilkan kita ya income. Jadi kita pun tolong mereka macam mana boleh dorang menjana income melalui CNI ya. Terima kasih CNI ya. Sultan, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Su, memang luar biasa memberikan pengalaman yang cukup baik kepada pelanggan Anda, dan setiap hari berusaha, setiap hari tekun ya, memang luar biasa, bekerja dengan bersungguh-sungguh, buat demo lah, COD lah, buat pesanan lah, bagi DC lah, posting lah, panggilan lah dan sebagainya ya. Jadi ini adalah tindakan yang cukup konsisten. Ya, Anda percaya pada jualan langsung, percaya pada CNI, percaya pada sistem CNI, percaya pada DC, percaya pada upline, percaya pada pimpinan, ya, kekuatan, ya, pasukan. Jadi dengan kepercayaan itu Anda mencapai, ya, pencapaian yang lebih baik, prestasi yang lebih baik. Tepukan yang gemuruh kepada Puan Su, memang luar biasa. Teruskan, sebab nilai yang Anda cipta ini selama ini, dia akan timpun menjadi benih ya, yang lebih subur, ya, yang pokok yang lebih besar, yang lebih subur lagi, yang akan buat hasil seperti yang diumpamakan ya Puan Fatima, macam durian lah. Ya, durian itu lebih berhasil ya satu hari nanti. Jadi asas Anda memang luar biasa ya. Saya memang terharu dengan servis Anda. Kemudian seterusnya ya, kita akan teruskan ya dengan satu lagi topik, yaitu ya bab yang penting, membina rangkaian organisasi yang mantap ya, yang mantap. Okey. Jadi di sini sangat-sangat penting, yaitu 3 kitaran utama. Dalam membina rangkaian organisasi yang mantap ini, perlu kita selalu buat rekrut. Selepas menaja, kita kena rekrut mereka yang mempunyai pakat menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Ya, proses penapisan perlu ada. Maksudnya dalam pelanggan, rangkaian pelanggan Anda, mungkin ada orang yang sesuai untuk dibina menjadi pemimpin, ya, superstar pada satu hari nanti. Jadi Anda kena buat pilihan daripada semua rangkaian pelanggan itu, buat ya pilihan, bina pakat baru. Ya, kemudian kena mengekalkan, kena maintain, kena mengekalkan, retain ya pakat-pakat baru itu dalam rangkaian Anda supaya dapat memainkan peranan ya pertumbuhan ya pasukan Anda. Kemudian membina
pembimbing pakat-pakat baru itu menjadi seorang yang berdikari, ya, seorang CBO yang lebih sukses dengan kemahiran. Kemahiran bukan saja asas, ya, kemahiran asas, tapi juga kemahiran macam mana untuk menguruskan masa, menguruskan target, menguruskan kumpulan, ya, menguruskan barangan, dan juga dalam pimpinan, leadership. Daya pimpinan itu semakin meningkat, jadi kumpulan juga akan semakin kukuh, semakin meningkat. Jadi 3 kitaran utama ini, rekrut, kekal, dan juga bimbing sangat-sangat penting. Kita teruskan dengan isi kandungan yang berikut. Saya persilakan Zaidi untuk baca, ya, merekrut bakat baru. Baik. Pertama, merekrut bakat baru. Apakah jenis golongan yang harus dipupuk oleh seorang pemimpin? Pupuklah golongan berdaya usaha yang mahu membina perniagaan sendiri. Membeli produk tidak bermaksud seorang ahli baru mahu membina sebuah perniagaan. Seorang CBO yang berjaya akan mendorong ahli baru untuk diintegrasikan ke dalam pasukannya dan meyakinkan ahli baru itu tentang kelebihan membina legasi perniagaannya sendiri. Ya. Okey. Terima kasih, kepada Zaidi. Luar biasa. Jadi seperti syarikat juga, dalam kumpulan anda, rangkaian anda juga kena rekrut, kena kekal, kena bimbing pakat-pakat baru. Syarikat juga mainkan peranan ini. Syarikat kena rekrut talent-talent yang baru untuk membangun, ya, perkembangan syarikat, ya, jualan syarikat, dan juga pengurusan syarikat. So pakat-pakat baru ini perlu direkrut, perlu dibimbing, ya, perlu dikekalkan, perlu dibimbing dari semasa ke semasa. Jadi organisasi dia tidak otomatik akan menjadi besar, akan menjadi mantap, akan menjadi kukuh. Ya, tak mungkin. Bukan secara otomatik. Sebenarnya dengan cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang berkesan. So, kaedah-kaedah itu sangat-sangat penting. Ada kuncinya, ada caranya. Kerana kita berusaha untuk rekrut, ya, pakat baru dan bina mereka. Dan golongan siapa yang paling sesuai? Sebenarnya golongan, ya, mereka yang berdaya usaha, yang nak buat bisnes, yang nak jadi seorang usahawan, jadi seorang karyawan, bukan saja jadi seorang gunawan dalam barangan CNI. So, sebagai seorang pengguna itu senang. Tapi untuk menjadi seorang karyawan, menjadi seorang usahawan, jadi kena dibina. Kena belajar kemahiran asas. Jadi kita kena bina, kita kena ajar, kita kena bimbing di sini. Jadi kena cari mereka-mereka yang nak buat bisnes. Sebab yang mereka-mereka yang nak buat bisnes itu, kalau boleh kita integrasikan dalam pasukan, semangat itu akan lebih berkobar-kobar dan lebih dinamik perkembangan rangkaian organisasi itu. Ya, jadi itu sangat-sangat penting dalam pembinaan rangkaian organisasi. Pilihlah mereka yang positif, pilihlah mereka yang berdaya usaha, pilihlah mereka yang inisiatif untuk menjadi seorang usahawan yang nak membina, ya, kerjaya bersama dengan anda. Ya, seterusnya rekrut pakat baru, ada lagi, ya, isi kandungan yang penting. Zaidi? Okey, baik. Merekrut ahli baru dan menambah bilangannya adalah matlamat utama untuk pertumbuhan sesebuah organisasi. Bilangan ahli baru akan menentukan bagaimana seseorang pemimpin dapat mengesan ahli yang berdaya dalam kalangan ahli baru. Namun demikian, pertama sekali CBO mesti ada kuantiti. Kemudian barulah mendapatkan peningkatan kualiti. Jika bilangan ahli baru berkurangan, masalah pasukan yang semakin berusia dan pertumbuhan yang semakin sesak akan timbul. Sebaliknya, jika bilangan ahli baru semakin bertambah, semangat pasukan akan meningkat dan organisasi akan subur dengan momentum pertumbuhan. Memang benar, ya. Terima kasih Zaidi. Memang benar, rekrut ahli baru dan menambah bilangannya ialah matlamat utama, ya, untuk kita, ya, tumbuh, ya, untuk kita terus, ya, bertumbuh, ya, dari semasa ke semasa. Jadi bilangan itu akan menentukan.
ya, keaktifan rangkaian kita, kedinamikan rangkaian kita. So barulah boleh terus maju jaya. So ada kuantiti baru ada peluang, ada chance untuk kita pilih pakat-pakat baru untuk memainkan peranan yang lebih besar, untuk mewujudkan pasukan yang lebih kuat, yang lebih mantap. Jadi kuantiti itu dulu sebelum quality. Kuantiti pelanggan itu penting, kuantiti mereka-mereka yang nak buat bisnes itu juga sangat-sangat penting. Iaitu pakat-pakat baru kena ada bilangan. Kalau sudah ada kuantiti, ada bilangan, barulah boleh wujud rangkaian organisasi yang lebih besar dan lebih kukuh lagi. Jadi jangan sampai satu hari kita nampak ya sudah merosot kita punya kumpulan. Ya, ahli baru yang join kurang dari segi bilangan. Semakin kekurangan jadi semakin terdesak. Ya, semakin terdesak kita akan rasa tertekan. Jadi yang penting ialah majukan diri, tambahkan penajaan, tambahkan pelanggan kita dan buat pilihan terhadap mereka-mereka yang berpakat untuk masukkan dalam pasukan anda dan sama-sama majukan jualan ya, kumpulan anda. Dan masing-masing memainkan peranan untuk membina rangkaian yang lebih stabil, yang lebih kuat lagi dalam rangkaian anda itu. Jadi semangat pasukan itu sangat-sangat penting. Ya, kena tambah pakat baru. Momentum pertumbuhan barulah boleh berterusan. Ya, ini sangat-sangat penting. Mesti ingat, jangan tanya saya kalau kenapa I punya bonus tidak naik? Kalau bonus tidak naik, maksudnya pelanggan itu semakin kekurangan. Mungkin juga pakat-pakat baru itu semakin kekurangan. Kalau merosotnya ya, bilangan pelanggan, merosotnya dari segi bilangan pakat-pakat baru, ya, itulah masa aging, ya, merosotlah kumpulan anda, rangkaian anda. Jadi bonus itu pasti akan kekurangan. Jadi pertanyaan di sini ialah yang pokoknya, yang penting ialah tambah pelanggan, tambah pakat-pakat baru, dan tambah energi. Kalau energi pasukan anda semakin meningkat, semakin maju, jadi pasti ya rangkaian anda akan lebih berhasil. Akhirnya bonus anda akan lebih lumayan. Ya, seterusnya, dipersilakan. Ya, okey, tak apa. Saya akan bacakan. Dalam pembinaan rangkaian ini, yang penting kita kena cari, ya, cungkil pakat-pakat baru. Kita kena bina rangkaian ya dari prospek kita ramai, mungkin dari pekerja, ya, mungkin dari suri rumah tangga, mungkin dari eksekutif yang sudah hilang kerja, mungkin yang sudah potong gaji, mungkin syarikatnya sudah tutup. Jadi semua prospek ini kalau kita boleh ya kita taja masuk dalam kumpulan, kemudian kita bina ya melalui latihan ya latihan anda ya sehari ataupun seharian ataupun dalam mingguan untuk mereka-mereka yang baru join. Jadi lama kelamaan rangkaian itu pasti akan wujud. Sekarang pemilik bisnes itu juga menghadapi cabaran sebab SMI, SME menghadapi cabaran yang cukup besar ya kerana COVID-19 ini, pandemik ini tidak mengizinkan pergerakan yang lebih ya luas, yang lebih kerap. Jadi ini akan mengakibatkan bisnes mereka semakin merosot. Jadi pemilik bisnes itu juga ada peluang untuk join ya kumpulan anda. Malahan ya pramugari ataupun lawyer ataupun mereka-mereka yang profesional yang hilang kerja juga ada peluang untuk join anda. Penjual-penjual freelancer, siswaza yang menganggur, pesara-pesara yang nak pendapatan ya tambahan ya tidak ada gaji lagi. Jadi mereka juga mengharapkan sesuatu kerjaya, mengharapkan sesuatu pendapatan. Ya, jadi anda boleh menawarkanlah ya peluang ini, ya, peluang CNI ini kepada mereka untuk mewujudkan rangkaian pelanggan, mewujudkan rangkaian organisasi anda. Dengan hati yang tulus ikhlas, pasti mereka akan terima tawaran anda, pasti mereka dapat dibina dengan ya lebih baik bersama dengan sistem CNI ini. Ya, seterusnya kita persilakan
Zaidi untuk bacakan ya macam mana mengekalkan pakat baru ini. Okey, baik. Waktu Jadi- terbaik memupuk golongan baru yang berpotensi adalah pada 100 hari pertama mereka direkrut, yang juga dikenali sebagai tempoh kritikal. Asalkan seseorang pemimpin itu berjaya memberikan bimbingan yang baik, kadar kejayaan golongan bakat baru ini membina perniagaan sendiri dapat dipertingkatkan dengan signifikan. Ingatlah, di dalam perniagaan yang memberi peluang tanpa had kepada semua orang, bukanlah susah untuk mencari orang baru untuk membeli produk. Akan tetapi, cabaran sebenar adalah untuk membimbing bakat baru dengan berkesan supaya mereka termotivasi dengan impian sendiri serta mengambil tindakan untuk menghasilkan kejayaan. Thank you Zaidi, memang benar. Ya, tempo 100 hari pertama itu adalah tempo yang paling penting, tempo yang paling kritikal ya untuk ahli baru. Jadi kita kena manfaatkan masa itu, tempo 100 hari itu untuk membina, untuk memberikan bimbingan yang baik kepada pakat-pakat baru itu. Ya, sangat-sangat mustahak untuk meningkatkan kadar kejayaan ya pakat-pakat baru itu dalam peringkat awal ya 100 hari itu. Jadi cari orang baru, beli produk sebenarnya tidak susah sangat. Yang mencabar sebenarnya adalah bimbingan yang berkesan. Bimbingan yang berkesan yang efektif terhadap pakat-pakat baru itu lebih menguntungkan Anda. Lebih ya dapat memajukan rangkaian Anda, rangkaian organisasi Anda. Dan rangkaian organisasi Anda itu kalau semakin besar, semakin kukuh, jadi overriding bonus itu pasti lebih lumayan. Dan makna hidup ya pasti akan lebih baik berbanding dengan rangkaian yang kecil. Jadi mengekalkan pakat baru, terus memberikan bimbingan yang sewajarnya sangat-sangat penting dalam pembinaan ya, rangkaian organisasi. Seterusnya Zaidi dijemput untuk baca. Thank you. Mengekalkan pakat baru. Okey, baik. Mengekalkan bakat melibatkan meningkatkan motivasi golongan baru berpotensi yang mahu membina sebuah perniagaan dan meningkatkan kadar kejayaan mereka supaya terhindar atau meminimumkan kadar kegagalan mereka. Jika cabaran ini berjaya diatasi, pasukan organisasi dapat maju dengan penuh semangat. Sebaliknya, kegagalan akan menimbulkan emosi negatif dan mempengaruhi pembangunan organisasi. Mengekalkan bakat baru adalah tugas penting dalam kepimpinan organisasi. Betul. Ini adalah tugas penting bagi seorang leader. Kita kena mencipta motivasi demi motivasi. Terus meningkatkan motivasi dengan motivasi yang baru. Sebab apa? Kalau ada inspirasi yang baru, motivasi yang baru, khususnya mereka nampak cita-cita mereka, impian mereka dapat direalisasikan dalam CNI dan kita membantu mereka, membimbing mereka untuk capai target itu, untuk capai impian mereka, untuk capai cita-cita mereka. Jadi kadar kejayaan pasti akan lebih ya, meningkat dan pasti dia akan termotivasi. Dan pakat-pakat baru itu kalau nampak ya peluang itu, jadi dia akan lebih maju jaya, dia akan lebih proaktif, dia akan lebih inisiatif dan kadar kejayaan itu akan terus meningkat. Jadi kena binalah putaran itu. Kena bina putaran yang positif itu. Ya. Teruskan usaha untuk pastikan ya, daulah Anda, pakat-pakat baru Anda, pasukan Anda termotivasi dengan impian-impian mereka, termotivasi dengan cita-cita mereka. Dan ini adalah tugas, ya, tugasan penting ya, daripada seorang leader. Sebab kalau tidak dibuka ruyung, masyarakat dapat sagunya. Ya, potensi mereka perlu dicungkil. Ya, pakat mereka perlu dicungkil untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Waktu itu, Anda juga rasa terharu. Anda juga akan rasa terperangsang. Anda akan termotivasi dengan cerita-cerita yang kisah-kisah yang benar ini. Ya, dengan pembangunan insan yang luar biasa, Anda juga mencapai sesuatu yang cukup ya
puas dalam hidup anda, cukup bermakna. Ia akan meninggalkan legasi yang cukup bermakna untuk anda. Dan seterusnya, membimbing pakat baru. Membimbing pakat baru itu juga sangat penting. Dijemput Zaidi untuk teruskan. Thank you. Okey, baik. Membimbing bakat. Pemimpin organisasi mempunyai peranan penting untuk memupuk bakat baru dengan semangat keusahawanan yang positif. Di dalam rangkaian organisasi, lebih hebat seseorang pemimpin, maka lebih hebat prestasi organisasi itu. Oleh itu, mengadakan lebih banyak latihan bakat baru yang berdaya usaha akan menyumbang kepada pertumbuhan berterusan prestasi keseluruhan organisasi tersebut. Berapa ramai orang bakat baru yang berdaya usaha dalam kumpulan anda? Ini akan menentukan kekuatan anda untuk menggandakan prestasi. Ya. Jadi sekali lagi peranan penting untuk leader untuk memupuk pakat-pakat baru ya dengan semangat keusahawanan yang positif mula daripada anda. Mula dari seorang leader. Leader memainkan peranan penting ini ya. Lebih hebat seseorang pemimpin, maka lebih hebat prestasi organisasi anda, rangkaian anda. Jadi anda kena mengadakan ya latihan ya, mengadakan ya kelas-kelas ya pendidikan untuk pakat-pakat baru yang ada minat, yang berdaya usaha, yang inginkan kejayaan. Jadi anda kena berikan, bekalkan wadah, berikan peluang untuk mereka untuk belajar bersama-sama dengan anda. Dan dari situ anda membimbing. Dari situ anda ya menaikkan taraf ya pakat-pakat baru itu. Jadi berapa ramai orang pakat baru yang berdaya usaha dalam kumpulan anda sekarang ini? 3 orang, 10 orang, 30 orang. Bilangannya kalau semakin besar, pasti ya kumpulan anda semakin maju jaya, semakin kukuh. Jadi bilangan itu memainkan peranan. Bilangan berapa orang? Jadi anda kena tulis, catat, anda kena selalu visualize, bayangkan saya nak bina 100 orang, ya pakat baru dalam masa 3 tahun ataupun 1 tahun. Kena set a goal, menetapkan matlamat supaya satu hari nanti anda realisasikan impian anda. Anda kena bayangkan, visualize dulu. Anda pernah ya boleh mewujud ya membimbing pakat-pakat baru dengan sukses. Jadi penggandaan akan berlaku lepas anda memupuk, membimbing, membina pakat-pakat baru dengan sukses. Penggandaan ya, kuasa penggandaan itu akan berlaku sekiranya anda sudah capai ya pembinaan pakat-pakat baru itu. Jadi seterusnya kita akan ya seterusnya dipersilakan Zaidi. Usaha berterusan untuk meningkatkan keupayaan dan semangat bakat baru menerusi latihan dan pendidikan adalah asas mencipta pasukan organisasi yang mantap. Sebagai seorang CBO yang berjaya, anda perlu ada semangat positif dan tidak mementingkan diri serta memupuk secara aktif lebih ramai pemimpin berdikari dengan menunjukkan contoh yang baik dan berfikiran positif. Kuasa penggandaan sesebuah rangkaian organisasi terletak pada kualiti dan kuantiti bakat baru yang berdaya usaha. Ya, terima kasih Zaidi. Jadi usaha berterusan itu ya, untuk meningkatkan kemampuan anda, kemampuan pakat-pakat baru, kemampuan ataupun keupayaan mereka, semangat pakat baru semakin meningkat ya melalui latihan dan juga pendidikan sangat-sangat penting. Ia adalah asas, ya, asas mencipta pasukan organisasi yang lebih mantap, Jadi anda perlu copy, duplicate semangat positif ini. Anda perlu juga menjadi seorang yang mempunyai yang besar hati, yang tidak mementingkan diri, yang prihatin, yang tidak selfish, ya, yang memberi, ya, selalu memberi untuk downline anda. Sebab semua ini
memainkan peranan yang penting. Anda kena pupuk secara aktifnya CBO yang berdikari, pakat-pakat baru yang berdikari seperti Anda. Dan kualiti mereka, kuantiti pakat-pakat baru itu akan menentukan nasib kerjaya Anda satu hari nanti. Jadi ini adalah penting dalam topik duplikasi, bimbingan pakat. Seterusnya kita akan jemput Zaidi. Kita nak buat jemputan. Okey, silakan. Okay, baik. Individu seterusnya memang kita tahu, kita kenal sebagai seorang individu yang memang luar biasa dan banyak pengalaman di CNI ini. Okey, kita jemput Per Agency Manager Encik Husairi Bujang. Dipersilakan. Hello? Hello, boleh dengar? Boleh dengar. Boleh dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifu Mr. Chan, harap masih ingat saya. Masa di Pearl Hotel tu, trainer. Tahu bila saya tak ingat, Sifu Mr. Chan memang sangat-sangat luar biasa. Ilmu yang cikgu ajar masa ni masih saya ingat sampai sekarang ini. Jadi, hari ini apa yang penting kita kena tengok, kalau nak membina sesuatu rangkaian itu, kita kena faham bagaimana rangkaian itu dibina. Jadi bila rangkaian itu, nak membina rangkaian itu tak boleh lari daripada penajaan, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita nak menaja seberapa banyak kuantiti, baru ada lahir kualiti. Untuk makluman semualah, bukan nak beritahu, dalam kumpulan saya sekarang 2,400 orang, hanya 10% saja yang betul-betul ke arah nak buat. Yang lain kebanyakan majoriti adalah pengguna, tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini, pentingnya kerjasama antara rakan niaga, upline dan downline sangat-sangat penting untuk membina, menjaga legasi, menjaga kumpulan kita supaya menjadi lebih luar biasa. Jadi untuk makluman, saya bermula dah tidur berapa lama dah, tapi start Julai. Bila saya buat ni bulan Ogos, September, Oktober dan rasanya bulan ini masih top referral penajaan RM50 di Malaysia lah, dan kebanyakan kumpulan saya pun macam bulan lepas rangka nombor 1 sampai ke nombor 8 memang kumpulan saya lah, kumpulan Iman Hami, Sherin dan Haji Ramli lah. Jadi benda ni saya tegaskan dengan pemimpin-pemimpin saya, setiap hari kena menaja. Kalau you cerita CNI, penajaan pun tak ada, macam mana kita nak buat rangkaian? Macam mana kita nak mencari kuantiti? Dan daripada kuantiti yang banyak 2,400 tu, hanya 10% yang betul-betul yang boleh menduplikasikan apa yang kita betul-betul. Macam kumpulan saya ada wanita besi, Judith Pawin, memang sangat-sangat luar biasa. Dan upline saya, Miss Sherin, sangat-sangat luar biasa. Iman Hami dan Haji Ramli memang sentiasa menyokong kami dari belakang lah, walaupun berada di Kuching. Jadi saya di Sibu, zon tengah ini, memang kebanyakan ahli-ahli CNI lama dah kebanyakan expired, dan ini peluang saya untuk menaja setiap hari. Kenapa? Bila kita cerita CNI masa zaman dulu-dulu saya buat, cerita CNI semua dah ahli. Tapi kali ini bila saya cerita, dia terkejut. 34 tahun CNI, cerita sama tapi pelan yang ditambah baik lagi. Bila kita cerita taja dapat duit. Cerita taja dapat RM20. Cerita taja dapat RM20. Itu dah peringkat permulaan. Kalau kita nak membina legasi, kita kena paling penting, kita kena cari gaji dulu. Fokus kepada penajaan. What you say just now, Mr. Chan, quantity is important. Itu yang paling penting. Bila dapat quantity, kita akan cari mana pengguna, mana yang boleh dijadikan pemimpin, mana yang boleh menjadikan diduplikasikan. Bukan semua nak jadi pemimpin. Kita kena asingkan, kita kena kumpul. That's why on this hari Jumaat ni Haji Ramli akan datang, kita buat leader meeting, kita buat GPOS untuk menduplikasikan apa-apa kita tiba ilmu. Ilmu ni sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang anda nampak di sini, ramai ahli-ahli CNI
berjuang, wow, CNI, tapi tak taja orang pun tak ada. PB pun tak gerak-gerak. Jadi kita dapat tengoklah mana yang nak buat, mana yang buat, yang tak buat. Jadi kita jangan buang masa. Kita tak nak next. Yang dah masuk ahli pun dah 2-3 bulan tak pernah beli barang. Jadi kita kena jangan terlalu berharap ni boleh jadi leader. Kita buat sama rata. Siapa buat kita bantu, yang tak nak buat ini yang apply saja Ramli dan Iman Hami yang turun ke Sibu bawah ni. Kita buat saja. Siapa tak nak buat next, tak nak buat next. Jadi rangkaian ni apa yang saya nak tunjuk, duplikasi ni tiada lain selain penajaan. Baru kita pergi ke selling, baru kita pergi ke service, baru kita pergi ke scrolling. Itu yang antara intipati yang sangat penting dalam ni. Jadi kalau kita dah membina jala, maksudnya kita dah taja menjunam ke bawah, jala ni tunggu ikan nak lekat je. Jadi antara jala-jala kita kena pernah pasti ikan dah lekat, yang dah tengok PV dia dah gerak, dia nak buat, baru kita follow up. Kita turun balik, kan, bantu dia, siapa yang nak buat. Sebab kita kena menduplikasikan. Macam kumpulan saya banyak berpecah. Ada yang di Kuching, ada yang di Sibu, ada yang di Miri, ada di Seratok. Jadi benda-benda ni kita zaman masa PKP ni pergerakan agak sukar. Jadi antaranya cara berhubung lah, macam Zoom dan ni. Jadi apa yang paling penting, aktiviti. Aktiviti itu kena ada setiap hari aktiviti. Jadi terima kasih CNI dengan pendapatan tambahan ini, saya rasa esok lusa keluar juga bonus, kan. Jadi kalau kita nak tunggu makan gaji, pengsan lah, kan. Jadi saya menjadi terharu, gembira, teruja bila tengok Tuan Haji Ramli, suami isteri jogging pagi-pagi, Iman Hami. Orang kaya ni dia tak ada buat lain, dia jogging je, dia simpan duit banyak dalam bank, kan. Jadi hari ini kita kena, bila kita tak nak kerja sampai ke tua, kan, bila kita membina legasi, benda ni akan boleh diwarisi kepada anak-anak. Itu saja matlamat dalam CNI ini. Yang penting saya kata setiap hari kena menaja paling kurang berseorang. Bulan lepas saya bulan lepas saya 75 orang, dan rekod saya 95 orang sebulan menaja. Jadi itu pun kalau tak sibuk lah. Tapi bila kita kumpulan kita dah membesar, kita terpaksa bantu downline kita pula. Bantu kita punya grup untuk berkembang. Jangan mementingkan kita sendiri, dan pentingkan bila downline kita, bila grup kita menaik, pendapatan dia bertambah. Tak payah kita buat dia sendiri. Macam grup Chinese saya yang di sini, dia tak pernah dia semua buat sendiri. Ada last month sampai 2 orang dia fast track AM. Jadi maksudnya dia faham benda ni boleh jana duit. Itu saja, Mr. Chan. Sangat luar biasa. Tepukan yang gemuruh kepada Tuan Kusyari. Luar biasa. Thank you. I love you, Mr. Chan. Lama tak jumpa. Mesra Tuan Kusyari. Begitu aktif dalam penajaan, top referral untuk 4 bulan dah, ya. Okey, itulah. Dan teamwork, ya, saya menyanjung tinggi, ya, terhadap Tuan Kusyari kerana emphasize on the teamwork, semangat pasukan, baik dari downline, ya, upline, ya, dari Judith, ya, dari Serin, dari upline Erman, Haji Ramli, Haja Siti Nolia, semua mereka ni penting. Kalau kita boleh wujudkan persahabatan, satu tim yang berkobar-kobar, semangat berkobar-kobar, pasti ya pencapaian akan lebih meningkat. Pasti energy level akan, ya, anda akan lebih terangsang, ya, tersemarak, ya, semangat itu untuk menjadi seorang usahawan yang lebih berjaya. Jadi ini adalah duplikasi yang cukup, ya, kita nak ucapkan tahniah lah, ya, tahniah dan syabas. Peringkat permulaan saja anda sudah menunjukkan, ya, satu teladan yang cukup baik, prestasi yang cukup cemerlang. Jadi berikutnya saya akan menjemput seorang rakan seperjuangan saya, ya, Tinish, Mr. Tinish, untuk memperkongsikan, ya, satu contoh macam mana membina rangkaian dan macam mana membina rangkaian consumers dan juga membuka link, kemudian menikmati faedah-faedah CNI. Ya, satu contoh, ya, dalam sistem CNI ini, macam mana, ya, contoh ini membuktikan bahawa kehebatan CAP CNI, rancangan perniagaan CNI. Dipersilakan, Encik Tinish. Thank you very much. Alright, itu dia. Thank you Mr. Chan atas
Sifu saya Mr. Chan sebagai pengetua CAN System dan juga sifu saya dalam bidang MLM ini menjemput saya untuk malam ini berkongsi dengan CBO di luar sana tentang bagaimana menganalisis rangkaian bagaimana menganalisis rangkaian masing-masing. Dan juga hari ini saya akan beri satu contoh sebagai buktinya apa telah berlaku kepada seseorang CBO dengan kita bersama akan go through akan menganalisis beliau punya rangkaian kita akan buat sebentar nanti. Dan juga yang di luar di sana saya punya sifu-sifu yang lain iaitu Double Diamond, para Diamond dan juga leader-leader yang saya hormati sekalian, selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Dan thanks Rizwan. Right. Jadi hari ini malam ni kita nak cerita tentang analisis rangkaian organisasi. So bagaimana kita nak buat benda ni. Jadi hari ini sebagai satu contoh, saya tak ambil masa yang panjang. Okey. Anda boleh nampak di sini. Alright. Jadi dalam organisasi ataupun di luar sana ramai walaupun dia sudah jadi ahli CNI CBO CNI, tetapi masih dalam pemikiran dia dia ada soalan. CNI, adakah syarikat yang saya pilih itu okey tak dengan syarikat ni? Saya nak buat MLM ni dalam keadaan kesempitan macam ni, adakah syarikat CNI okey tak nak buat perniagaan ini, bagaimana? Dan juga dia ada soalan, plan CAP CNI Achievement Plan. Adakah plan syarikat CNI ini akan membawa manfaat kepada saya sekiranya saya buat bisnes ini? Bagaimana ia akan berlaku? Jadi soalan-soalan macam ni ada ramai di luar sana. Mungkin mereka ada di dalam Zoom kita pada malam ni ataupun di luar sana, mungkin rangkaian anda di mana sekiranya ada soalan ni. Hari ini kita ada jawapan untuk semua soalan-soalan tersebut. Adakah pilihan anda CNI sebuah syarikat yang akan membantu anda untuk menjana pendapatan tambahan? Adakah pilihan anda betul atau tidak? Jadi di penghujung saya punya sharing anda akan dapat jawapan. Dan juga plan perancangan, plan CAP, adakah terbukti atau tidak? Okey, saya ingin merakamkan di sini adalah CAP terbukti CAP terbukti. Okey, kita ikutkan di sini adalah ini saya ambil salah seorang CBO dia punya perkembangan beliau punya perkembangan dalam masa 5 bulan dalam masa 5 bulan sekiranya anda nampak di sini. So di mana mulai Jun 2020 sehingga November bulan lepas 2020 anda boleh nampak dari agency manager sehingga per agency manager. Dalam keadaan 2020 ini dengan wabak COVID, semua orang ramai anda boleh anda terdengar ramai di luar sana kata COVID tak buat macam ni, PKPP tak boleh keluar nak buat. Lepas tu kawasan zon merah, zon kuning, zon hijau banyak, online tak pandai. Jadi pelbagai alasan di luar sana, tetapi masih kita ada pejuang-pejuang kita telah berjaya menjadikan CAP ini terbukti di mana dalam masa 5 bulan sahaja anda boleh nampak dari agency manager ke per agency manager. Jadi soalannya di sini adalah adakah CAP boleh atau tidak boleh? Soalannya adalah adakah anda nak buat atau tak nak buat? Bukan soalannya boleh atau tidak boleh. Soalannya adalah nak atau tak nak. Itu yang soalannya. Jadi di mana ada kemahuan di situ ada jalan di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Anda boleh nampak di sini PGPV beliau pada Jun 2000 sahaja, di mana bulan lalu 7,000 lebih 7,000 lebih PGPV, di mana peningkatan sebanyak 268%. Bukan 1%, 2% sekalian 268% peningkatan. Masih COVID, masih PKPB, masih ada sekatan, masih ada zon merah, zon kuning, zon hijau, semua ada, tetapi peningkatannya jadi tiada
alasannya diberi. Anda boleh nampak di sini GGPV-nya. Anda boleh kagum di sini daripada 24,000 boleh cecak 62,000, di mana 160% peningkatan di sini untuk beliau ni Syabas dan tahniah untuk beliau 160% peningkatan dalam GGPV. Apa lagi kita nak banding di sini? Anda boleh nampak di sini wellness GGPV. Seperti yang saya faham anda tahu, kita ada wellness insentif, annual insentif di bahagian produk kesihatan kita ada manfaat-manfaat yang lebih. Sekiranya anda nampak di sini daripada bulan Jun ke November daripada 465 PGPV sehingga 3,000. So sebanyak 550% peningkatan. Anda boleh nampak peningkatannya, begitu ketara peningkatannya. Okey. Masih saya katakan ramai di luar sana bagi alasan, ramai di luar sana masih berfikir-fikir CNI boleh ke? CNI masih ada ke? CNI tukar plan ini boleh ke? Apa lagi anda nak? Anda boleh nampak CAP ini adalah terbukti. Okey, anda nampak di sini. Okey, kita pergi ke personal rekrut. Anda boleh nampak di sini daripada 14 orang tukar pergi ke 75 orang personal group rekrut di mana peningkatan sebanyak 435% peningkatan. Di mana grup rekrut, jadi keseluruhan rangkaian beliau daripada 75 orang tukar pergi 320 orang. Anda boleh nampak di sini adalah peningkatan 326%. Jadi yang ini semua kenapa saya nak memberi tekanan di sini adalah CAP terbukti, dan pada penghujungnya saya akan ceritakan segalanya bermula dari mana. Jadi di sini adalah CAP-nya sangat terbukti. Okey, kita kupas lagi CBO ini kita kupas lagi orang hebat ini kita nampak. Okey, apakah lebihan sekiranya meningkat apa dari sudut mana beliau dapat peningkatannya di mana apabila PGPV meningkat, okey, dapat peningkatan dari sudut mana dia punya performance bonus kalau 2000 PGPV baru 14%, kalau 7000 lebih sudah 24%, peningkatan 10%, sangat tinggi peningkatan 10% sangat tinggi atas performance bonus. Dan juga dapat top personal group sales sebanyak 2%. Pasal top personal group sales setiap 5,000 PGPV dapat 1 unit Jadi top personal group sales ada dalam 2%. Jadi dia 1 unit dalam lingkungan dalam 400 hingga 500 ringgit maksimum So anda boleh nampak dalam lingkungan 400 hingga 500 ringgit untuk top personal group sales. Dan seterusnya untuk wellness kategori. Kalau sekiranya kita banding wellness kategori, apa kelebihannya? Dulu pada bulan 6 400, tapi apabila pergi ke 3,000 PGPV, beliau boleh menikmati WEI, Wellness Extra Incentive, dan juga WTSA Wellness Top Sales Award. Di mana WEI dia ada kategori dia, WTSA setiap satu unit dalam lingkungan 250 hingga 350 ringgit satu unit. Jadi setiap 3,000 PV ada satu unit. Alright. Dan seterusnya adalah wellness PGPV. Okey, kalau wellness PGPV dia lagi eksklusif Apa beliau dapat? Okey, WHS Wellness High Sustainable Sales. Okey, Wellness High Sustainable Sales Incentive. Jadi beliau telah berjaya yang ni adalah 3 bulan penggal yang keempat kuartal yang keempat beliau telah buat, di mana Oktober November beliau sudah lepas, 2 bulan sudah lepas. Jadi Disember adalah bulan yang ketiga untuk melepaskan WHSS. Jadi berapa duit kalau beliau lepaskan WHSS ni, berapa duit beliau akan dapat? Beliau akan dapat RM1,500. Hanya ini satu kempen ini, insentif ini saja kalian Anda boleh nampak saya punya mouse di sini punya cursor di sini, anda boleh nampak hanya satu insentif ini saja akan membawa kepada beliau RM1,500 di mana beliau berturut-turut pada bulan Oktober, November dan Disember yang akan datang. Disember ini Disember bulan ini sekiranya beliau buat, saya pasti beliau akan lepaskan saya percaya beliau akan lepaskan, akan dapat RM1,500. Alright. Dan seterusnya anda boleh nampak di penghujung di bawah sekali anda boleh nampak di bawah sekali
Grup rekrut dari 75 hingga 320. Okey, yang ini apa akan manfaat akan dapat sekiranya yang ini adalah di generasi yang kedua, level kedua, maka level kedua maka dapat network expansion incentive RM5 so, additional boleh dapat sekiranya ada level kedua. Okey, ini secara keseluruhan. Kita kupas lagi sikit, pergi kepada rangkaian beliau. Apa telah berlaku kepada rangkaian beliau? Anda boleh nampak di sini. Masih saya cakap CAP adalah terbukti di sini. Okey, anda boleh nampak di mana di bulan Jun, Jun lalu anda boleh nampak beliau ada kaki leg 1, leg 2, leg 3 kaki pertama, kaki kedua dan ketiga, dan beliau hanya ada satu agency manager sahaja, mana kaki satu, leg 1 sahaja beliau punya agency manager, leg pertama sahaja. Anda boleh nampak transformasi dalam 5 bulan ini, transformasi beliau dalam 5 bulan ini. Bagaimana CAP dan juga annual incentive CNI telah membantu beliau membina rangkaian dan juga dapat menjana pendapatan 5 angka. Okey, right. Anda boleh nampak. So beliau telah melahirkan satu fast track agency manager pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos adalah agensi untuk tahun 2020 ini, agency manager yang pertama beliau lahirkan pada tahun 2020 di pada bulan Ogos lalu. Alright. Jadi apa telah berlaku kepada beliau pada bulan September adalah beliau telah menikmati AM breakaway incentive. Kalau anda seorang agency manager, saya percaya anda dah tahu apa tu agency manager breakaway incentive. Sekiranya anda melahirkan seseorang agency manager dan bulan seterusnya beliau melakukan 3,000 PGPV dan anda sendiri melakukan 2,000 PGPV dengan memenuhi requirement, prasyarat semua anda ada layak, maka dapat bulan pertama akan dapat RM300. Dan beliau juga telah dapat pada bulan September selain daripada bonus yang lain, beliau dapat additional AM breakaway incentive dan juga beliau telah naik ke pangkat pengurus agensi Deliver. Tahniah dan syabas kepada beliau, pengurus agensi Deliver pada bulan September. Dan apa kata kita tengok pada bulan Oktober pula apa telah berlaku kepada beliau? Okey, AM breakaway lagi sekali 400. Jadi apa ini 400? Tadi dah bayar 300, apa ini 400 sekalian? Beliau melahirkan satu AM di bulan Ogos di mana AM tersebut buat productivity sebanyak minimum jadi sebanyak 3,000 PV dan ke atas. Jadi bulan pertama dia dapat 300, bulan kedua AM yang sama telah buat productivity 3,000 ke atas. Bulan seterusnya berturut-turut second month dia dapat 400 daripada AM yang pertama ini. Dan juga apa ini RAI? Okey, yang ini adalah untuk pangkat eksekutif di mana rank achievement incentive. Seseorang dia naik D5, okey, dia dari agency manager dia naik satu pangkat pergi ke D5 dan mengekalkan pangkat D5. Okey, dalam 2 bulan dalam masa 4 bulan 2 bulan dalam masa 4 bulan. Jadi untuk kes di sini di mana beliau telah kekal 2 bulan berturut-turut di mana September dia sudah naik pangkat D5 dan juga Oktober dia kekal walaupun dia kekal pangkat D5 dan beliau dapat rank achievement incentive peringkat pertama. Dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama 500, peringkat kedua 1,000, peringkat ketiga 3,500. Bayangkan peringkat pertama 500, peringkat kedua 1,000, peringkat ketiga 3,500. Jadi untuk ini beliau telah dapat peringkat pertama di mana RM500 dan juga bulan Oktober lalu beliau telah naik ke pangkat mutiara, pengurus agensi mutiara. Syabas dan tahniah lagi sekali untuk beliau, pengurus agensi mutiara. Okey, kita tengok pada penghujungnya di mana bulan lalu bulan November anda boleh nampak GGPV beliau daripada 24,000, 20,000, Ogos 34, September 36, Oktober 54, November 60. Okey, apa telah berlaku di November pada bulan November? So di mana pada bulan Oktober
beliau pada bulan yang beliau naik sebagai mutiara, beliau telah melahirkan AM kedua dia pada tahun 2020. So pada tahun 2020 AM kedua beliau adalah di leg ketiga, di kaki ketiga. Anda nampak AM, dia keluarkan AM yang kedua. So di mana apa yang beliau dapat pada bulan November lalu adalah ambai agency manager recognition 500. Jadi 500 yang ini, yang pertama adalah daripada AM pertama, leg kedua 300, 400 dan 500. Pasal apa? Ini AM berturut-turut melakukan produktiviti. Jadi melahirkan AM dan melakukan produktiviti akan membantu membina rangkaian yang kukuh. Dan juga anda boleh nampak tambah lagi 300. Jadi 300 ini adalah atas AM yang kedua telah lahir pada bulan Oktober. So di mana November beliau melakukan minimum 3000 PGPV dan ke atas, maka beliau upline dapat RM300. Dan juga anda boleh nampak RAI, Rank Achievement Incentive. Okey, peringkat kedua. Seperti yang saya kata, peringkat dua adalah RM1,000. Jadi beliau telah berjaya melayakan diri bulan pertama untuk peringkat kedua. Peringkat kedua maksudnya 2 bulan dalam masa 4 bulan. Jadi yang ini adalah bulan pertama untuk peringkat kedua. Dan saya percaya bulan Disember ini beliau akan menikmati rank achievement incentive RM1,000. Saya percaya beliau akan buat. Dan yang sangat-sangat terharu kalian okey, sangat-sangat terharu, CAP sangat terbukti CAP sangat terbukti, yang mana di luar sana, di mana mereka yang tak join pada EBLC session kali ini, anda adalah apa kata witness anda adalah witness kepada CAP ini yang terbukti. Anda boleh nampak dalam masa 5 bulan seseorang daripada daripada agency manager boleh pergi ke Delima, boleh pergi ke Mutiara, dan juga beliau telah cecak kaki di bulan pertama untuk insentif tabung kereta. Tahniah dan syabas ucapkan untuk beliau, di mana beliau telah melayakkan diri bulan pertama untuk insentif tabung kereta. Di mana dia ada kelayakan untuk insentif tabung kereta, dia ada kelayakan, beliau telah layak pada bulan pertama. Dan bulan ini saya percaya dia adalah kelayakan untuk bulan kedua dan seterusnya. Jadi di mana saya sangat berbesar hati dan juga sangat gembira saya announce saya buat announcement di sini, di mana pada tahun 2021 kita bakal akan dapat satu tabung kereta yang sangat ukur di beliau punya rangkaian anda boleh nampak tabung kereta so beliau telah lepaskan tabung kereta pada bulan lalu. Bulan pertama adalah bulan lalu, jadi dia ada lagi 2 bulan untuk melepaskan kelayakannya. Okey, right. Jadi seterusnya, anda boleh nampak di sini segala ininya kenapa dia bermula dari mana? CAP ini kenapa proven? CAP ini kenapa terbukti? Okey, segalanya bermula di mana? Seperti yang Mr. Chan, cifu saya telah share tadi. Segalanya bermula daripada rangkaian pelanggan kalian, rangkaian pelanggan yang sangat-sangat penting. Seperti yang tadi Encik Kusairi pun, beliau pun berkata, di mana anda menaja seorang, orang buat ke tak buat ke, tetapi anda perlu buat, anda perlu gerak. Let ball to roll. Maksudnya anda perlu teruskan jalan walaupun tiada jalan, tiada orang buat jalan untuk anda kekal teruskan perjalanan supaya anda buat jalan raya anda sendiri. So rangkaian pelanggan sangat penting. So di mana active sponsoring, active user dan active recommender ini adalah sangat-sangat penting. So sponsoring adalah sangat-sangat penting, anda kena lakukannya. Seperti yang Cik Usari pun tadi, beliau pun kata pada satu bulan the highest beliau pernah buat 95 orang. Tahniah Cik Usari, tahniah. Okey, beliau pun telah kata dan juga dalam example ini pun anda boleh nampak beliau punya personal group, anda boleh nampak daripada 14 tukar pergi ke 75, daripada overall group sales daripada 75 penajaan
tukar pergi ke 320 orang penajaan. Jadi penajaan telah mainkan peranan yang sangat penting untuk pembinaan seseorang rangkaian organisasi. Jadi rangkaian mula dengan rangkaian pelanggan di mana anda keep active sponsoring, active user dan active recommender. Dan seterusnya rangkaian organisasi dan juga rangkaian organisasi sangat penting di mana schooling macam hari ini EBLC dan juga kita ada banyak juga dari tim BLD kita dalam sistem CAN sistem kita akan adakan pelbagai latihan schooling untuk anda melatih diri anda bagaimana boleh berperang di luar sana supaya anda boleh duplikasi downline anda Jadi di sini saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Mr. Chan supaya memberi saya peluang untuk menganalisis rangkaian CBO ini so di mana dapat berkongsi dengan anda semua so di mana CAP adalah sangat-sangat terbukti sangat-sangat terbukti dan segalanya bermula dengan rangkaian pelanggan. Jadi dengan itu saya mengakhiri di sini dan serahkan balik kepada Mr. Jan. Terima Jumpa kasih anda di puncak kejayaan. Thank you, Mr. Jan. Luar biasa. Uraian, olahan, kupasan cukup terperinci daripada Tinish. Memang luar biasa. Dan kisah benar. Itu sebenarnya cerita yang benar. Kisah benar. Contoh-contoh yang benar yang berlaku dalam CNI. Jadi membuktikan bahawa CAP CNI ini memang benar. Jadi soalannya bukan boleh ke tidak boleh. Nak ke tak nak. Di sana ada kemahuan, di situlah ada jalannya. Jadi ada teknik-teknik, ada kaedah-kaedah yang kita sudah serapkan dalam CAN system, pengalaman CBO yang berjaya kita sudah serapkan dalam CAN system. Jadi CAN system ini kita kena banyak merujuk dan kita mencontohi kerana contoh-contoh sukses story ini akan memberikan pengalaman yang praktikal kepada kita. Kita elakkan diri daripada kegagalan. Kita menuju ke arah kejayaan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada malam ini, saya nak menjemput seorang leader, mentor CAN, di mana beliau telah dijemput untuk menjadi seorang key speaker dalam CAN System CNI dan pengalamannya cukup luar biasa. Bersemangat walaupun beliau sibuk untuk menjaga DC, sibuk untuk menjaga rangkaian pelanggan, rangkaian organisasi dan juga pasangan dan juga keluarga. Tapi beliau tetap bersemangat untuk memberikan sokongan pada malam ini. Dijemput Kak Wan, Haja Siti Rawang untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih Kak Wan. Ya, terima kasih kepada Mr. Chan Kok Leong. Terima kasih juga kepada semua yang menunggu sehingga saat ini daripada awal hingga sekarang. Terima kasih sangat-sangat majlis ilmu yang kita ada pada malam ni sangat mustahak untuk kita manfaatkan. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang ada pada malam ni dan juga kepada seluruh CBO CNI. Tanpa anda mungkin saya tak berada di sini. Alhamdulillah. Saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Jadi sebenarnya CNI ini adalah satu yang cinta dan indah. Daripada seorang yang biasa-biasa, apa yang saya dapati daripada ulasan, daripada mula kita sampai ini, fokus kita adalah untuk nak membina rangkaian. Saya nak kongsikan, sebenarnya membina rangkaian ni bukannya satu yang mudah. Sebab kita nak membina manusia. Kalau kita membina sebuah bangunan, kita daripada material-material yang kualiti kita nak. Begitu jugalah kita nak bawakan ke dalam perniagaan sistem MLM kita. Tanpa kebolehan, tanpa kepandaian, tanpa sikap yang positif, sentuhan sebagai seorang ibu, sebab saya wanita, dan juga suami saya yang memberi semangat kental, susah untuk kita nak membangunkan sebuah empire perniagaan manusia ini.
Ramai yang pandai di luar sana. Ramai yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Ramai lagi di luar sana yang memang boleh. Kita bukan saja sekadar menjalankan 4M, tapi kita paling penting dalam networking. Paling penting dalam teamwork. Di kada ekonomi dunia orang kata goncang. Di saat itulah kita memerlukan satu kekukuhan rangkaian. Menduplikasikan apa yang saya lakukan sehingga saat ini dah lebih daripada 25 tahun. Sebagaimana yang rakan-rakan saya di luar sana juga ada, ramai yang bangun, ramai yang jatuh, ramai yang tercicir. Itu tak kisah. Yang penting bagaimana kita menduplikasi dan menguatkan kesetiaan rangkaian kita kepada kita. Setia tu mustahak. Setia sangat mustahak dalam perniagaan ini. Jadi kalau kita tengok kebolehan kita sangat penting. Ilmu macam majlis malam ni, saya ucapkan tahniah kerana anda sanggup menunggu. Saya sampai saat ini, ilmu ni bagi saya sangat-sangat penting. Kalau saya tak dapat join, macam mana pun saya nak dapat tahu juga. Sebab bagi saya dalam perniagaan untuk membina kepimpinan diri dan juga nak menjadi seorang pemimpin, saya perlu upgrade ilmu saya. Dan hari ini apa yang saya lakukan, memang sebagaimana tajuk kita pada malam ni adalah saya membina rangkaian. Menaja tak pernah putus-putus. Bercakap untuk memberi servis yang terbaik kepada customer, baikkan kepada ahli dalam perniagaan saya. Saya nak setiap yang menjadi ahli, bukan saja dia hanya datang sekali saja. Tapi saya berniat untuk dia menjadi seperti mana saya yang dah buktikan dalam perniagaan ini. Sebab saya lebih bahagia dan bangga kalau saya lihat ramai orang berjaya. Saya susah hati kalau orang tu hebat sekejap saja. Kemudian dah hilang. Kita nak kekalkan kejayaan kita. Nak kekalkan kejayaan, nak kekalkan prestasi kita, nak capai impian, kita perlu memberi rangkaian kita setia dengan kita. Jadi, bukan saja jualan akan meningkat, bukan saja dari segi penajaan juga kita nak meningkat, kita nak jiwa kekeluargaan dalam kumpulan kita, teamwork. Ilmu demi ilmu kita latih. Saya selalu mengadakan program-program sharing dengan kumpulan. Saya kerap menggunakan alat-alat teknologi sekarang bila dah ada macam Mr. Chan cakap tadi, memang saya sibuk dengan keadaan keluarga sekarang. Dalam sibuk tu DC pun saya memang tak boleh tinggal sebab saya sayang customer yang datang. Saya kalau boleh orang yang datang customer saya anggap dia raja dalam hidup saya. Saya nak layan sepuas hati supaya dia balik nak datang lagi. Tak kisahlah di mana-mana pusat jualan. Saya nak dia orang menghargai, wah CNI, bestnya layanan CNI. Kami nak guna semua barang CNI. Itu hajat saya untuk orang di luar sana. Jadi bila saya membina rangkaian, saya mula fokus kepada rangkaian orang muda. Sebab maklumlah, saya join tahun 1995. Yang dah menjadi leader pun dah seusia saya semuanya. Yang dah orang kata otai-otai. Tapi otai yang berjiwa remaja. Yang bersemangat muda. Jadi saya mula memikirkan bagaimana untuk menduplikasikan, nak lahirkan leader-leader dari kalangan orang muda. Sebab mereka mempunyai ruangan kenalan yang luas di alam maya. Mereka bijak dalam penggunaan IT. Jadi ini fokus saya untuk bina rangkaian orang muda. Jadi saya pun kena jadi orang muda lah. Saya kena tahulah penggunaan dan sebagainya. Tak nak ketinggalan. Nak jadi pemimpin ni senantiasa nak upgrade. Kalau downline kita boleh hebat, kita kena lebih hebat lagi. Sebab kita nak jadi contoh. Kadang-kadang kita perlu sembunyikan masalah. Sebab bukan kata kita tak nak layan masalah. Sebab kita nak biar organisasi kita nak kita latih, nak didik ni, nampak bahawa bahagialah nampak Kak Wan buat perniagaan CNI. Seronoknya tengok kejayaan. Bukan saja kejayaan di segi dunia, tapi nampak dari segi kejayaan keluarga harmoni. Sebab kadang-kadang orang di luar sana menilai perniagaan kita bukan atas hebatnya kita buat jualan. Menilai kita bukan atas hebat kita menajam, tapi juga di belakang kita. Keluarga kita,
adik-beradik kita, semua tu mereka deny. Maka perniagaan CNI ni memang sangat-sangat bagus. Sebab mengajar kita untuk kita membina keluarga dalam CNI dan secara tak langsung kita membina keharmonian dalam rumah tangga kita. Dan untuk menutup malam ni, saya sangat-sangat berterima kasihlah kepada semua leader-leader yang di luar sana yang orang kata sanggup, orang kata senantiasa bersemangat untuk belajar, dan kita kena melangkah ke tahun 2021 ni dengan fokus rangkaian kita. Bina rangkaian kita. Lahirkan ramai leader-leader yang faham tentang perniagaan MLM. Bukan jalan terus. Kita ada rangkaian. Jangan ingat kita hebat seorang-seorang. Kita akan kecundang akhirnya. Kita kena lahirkan ramai rangkaian kita yang mungkin lebih hebat daripada kita. Saya bersyukur kerana dalam musim COVID ni dapat melahirkan orang-orang muda yang boleh mencapai pendapatan 4 angka dalam sebulan. Bila mereka menikmati di pangkat pengurus agensi. Saya seronok, saya bangga. Saya rasa tahniah kepada Ku Suhairi dengan Puan Zainab tadi. Saya seronok. Kejayaan-kejayaan ini memberi perangsang kepada CBO-CBO baru. Dan ilmu yang kita dapat malam ni, kita manfaatkan bersama. Jadi, saya rasa cukup untuk tekat ni, untuk saya mengakhiri majlis ilmu kita pada malam ni. Lagi sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengasas kita, kepada staf-staf syarikat, kepada semua CBO yang ada pada malam ni, dan saya nak bagi serangkap pantun. Dalam sibuk sempat lagi berpantun, tapi saya tak sempat nak hafal. Luar biasa kawan. Pantunnya berbunyi begini. Burung berkicau, kucing berjoget. Melompat jauh di atas meja. Mari kita mengejar target agar rezeki mengejar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua. Saya tunggu anda di puncak kejayaan. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Wan. Selamat malam. Okey, terima kasih kepada Double Diamond Agency Manager Puan Hajah Siti Rawan di atas kata-kata yang cukup bersemangat So maknanya kalau kita tengok walaupun beliau dah ada dekat pangkat Double Diamond Agency Manager, iaitu antara pangkat yang tertinggi dekat CNI, namun begitu beliau masih lagi orang cakap menimba ilmu. So kalau kita yang masih belum sampai ni, takkanlah kita nak ketinggalan, betul tak? So beliau pun dah orang cakap dah duduk di level otai-otai, di level legend pun join kelas macam ni. So actually banyak perkongsian yang cukup bagus pada malam ini, dan juga tadi kita mendengar perkongsian daripada dua insan yang yang cukup hebat juga, iaitu Puan Sur daripada Sabah dan juga Cikgu Syairi Bujang daripada Sarawak. Okey, so malam ni lengkap satu Malaysia kita pusing. Kita pergi Sabah, kita pergi Sarawak, lepas tu Kak Wan daripada utara, daripada Kedah. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang telah berkongsikan pada malam ini, dan juga jutaan terima kasih kepada pengetua Akademi Ken iaitu Mr. Chan Kok Liang kerana telah berkongsikan pelbagai tips ataupun perkongsian yang cukup bagus dari segi tips dan juga teknik-teknik yang perlu anda buat sebagai seorang CBO untuk berjaya menjadi seorang leader dalam CNI, seterusnya membina rangkaian yang kukuh dan juga sukses. Alright, so actually sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, kita ada beberapa cerita sebenarnya tak habis lagi, tapi sebab masa tidak mengizinkan, kita tak boleh cerita berkongsi lebih panjang sebab masa pun dah masuk 10.50 sekarang ni. Actually Mr. Chan tadi ada nak kongsikan lagi berkenaan macam mana 7 teknik dan juga 7 langkah dan juga 5 teknik bagaimana untuk buat duplikasi yang berjaya. Namun begitu tak apa, kita akan tetap kongsikan juga melalui dalam ruangan kita punya grup EBLC lah, grup EBLC EBC Learning Class, yang mana jika ada sebarang persoalan boleh bertanyakan juga dengan Mr. Chan. Boleh Mr. Chan dalam grup. Kalau ada apa-apa yang tak faham ataupun nak penerangan lebih lanjut,
kita sambung juga dalam grup EBLC start besok. Alright, so sekali lagi terima kasih juga kepada anda semua kerana terus setia bersama kami. So ada beberapa perkara lagi saya nak kongsikan anda sebelum kita menutup tirai pada malam ini. Okey, so apa yang saya nak sampaikan ke anda, okey, kita dah habis untuk cabaran posting yang lalu, iaitu berkenaan dengan mentor harian para pemimpin CNI, dan kita mendapat sambutan daripada anda semua. Cukup menggalakkan lebih daripada 20 penyertaan, 20 peserta dengan lebih daripada 100 post dalam masa 2 minggu. Okey, oleh itu kita lanjutkan lagi, kita adakan lagi satu cabaran untuk bermula besok, iaitu cabaran posting mentor harian juga. Tapi kali ini kategori dia adalah kategori orang-orang ternama. So kalau anda tengok daripada segi mentor harian tu kita ada banyak kategori. Ada untuk kesedaran diri, untuk daripada pemimpin CNI, daripada orang ternama. Okey, kali ini daripada orang-orang yang ternama. So contohnya kata-kata daripada Jack Ma, kata-kata daripada Confucius, kata-kata daripada Usain Bolt, dan juga ni siapa ni, APJ Abdul Kalam. So kata-kata mereka juga memang memberasakan dan memberi motivasi kepada kita semua. Dan kita nak anda semua okey, sebarkan berita ni bukan untuk kita saja tetapi untuk orang di luar sana, iaitu melalui perkongsian di Facebook anda. So sama juga anda boleh dapatkan poster-poster mentor harian ni di dalam FB page CNI Malaysia ataupun dalam CNI Business Center. Dan juga insyaAllah kalau ada masa nanti kita akan sharekan juga poster-poster ini kembali di dalam grup EBLC. Alright, so yang penting bila anda buat posting bukannya hantar gambar saja, tapi juga buatlah caption ataupun buatlah huraian berkenaan dengan kata-kata mereka. Contoh macam Jack Ma, saya akan memberi tumpuan pada pelanggan, saya akan fokus untuk tidak menjana wang, saya akan fokus pada mencipta nilai. So daripada kata-kata beliau yang betul, yang cukup cantik tu kita huraikan. Dan cuba masukkan cerita tentang diri kita dekat dalam posting tersebut. So kongsikan juga bukan saja di Facebook anda tetapi di dalam Instagram, di dalam WhatsApp status, supaya orang ramai boleh tahu CNI dengan lebih lanjut dan boleh termotivasi dengan kata-kata tersebut, dan juga yang paling penting daripada kata-kata anda, daripada caption anda itu sendiri. So sama kali ini pastikan anda dapatkan juga sebanyak mungkin like, komen dan share. Dan kalau anda tengok tadi ada 2 orang pemenang yang berjaya mencapai lebih daripada 100 like. Actually ada lagi 4-5 orang tetapi posting tidak mencukupi. Kalau boleh at least 10 posting ke atas dalam masa 2 minggu. Sebab tempoh kempen ni bermula daripada besok sehingga 22 Disember. Okay. So hadiah menarik menanti anda macam biasa. So esok boleh start blast. Cari mentor harian untuk orang-orang ternama ni. Ajak ramai-ramai, bukan anda aja tapi downline-downline anda untuk buat posting yang sama. Sebab poster mentor harian ni ada banyak. Okey, nanti kita akan kongsikan. So anda boleh pilih mana-mana kata yang anda suka. Dan saya juga suka contoh dengan daripada pemenang utama kita pada hari ini, Miss Judith daripada Sibu. Dia kongsi bukan saja gambar tapi dia buat video pula kata-kata motivasi tersebut, poster-poster mentor harian tersebut. So anda boleh contohi beliau. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok dekat FB beliau iaitu di Jude CNI. Jude CNI. Boleh Jud? Boleh add friend dia, bagi ramai-ramai lagi kawan. Alright. So, pada minggu ini kita tak akan ada kelas lain dah, sebab kita dekat Selangor ni pun cuti Jumaat ni dan juga dah hujung tahun. Dan untuk EBLC kelas kita akan sambung kembali pada bulan Januari nanti, iaitu pada 26 Januari, yang mana tajuk dia kemahiran asas kejayaan rangkaian. Okey, anda dah belajar 4 kemahiran asas yang perlu dilakukan sebagai seorang CBO pada peringkat awal. Tetapi sebenarnya banyak lagi kemahiran asas yang perlu anda kuasai, yang anda kena tahu. Macam mana cara nak mengatasi bantahan, macam mana nak tarik nak pikat hati pelanggan, nak pikat hati prospek, macam mana nak menggunakan kaedah ABC. Banyak sebenarnya. So ini pun kita dah cukup masa, tapi dari masa ke semasa kita akan kongsikan melalui kelas. Hello? Boleh dengar? Hello? 02 Pogjaran. Jadi daripada sini
kita ingin mengucapkan terima kasih dan untuk bergambar, Cik Zaidi boleh bergambar untuk itu? Wah, nampaknya kita Terima kasih kepada semua, kepada Kak Wan, kepada Kusyari, kepada Puan Su, ya, kepada Tinis, Masla, Ridwan, leader-leader yang berada di masing-masing. Cik Zaidi, are you ready? Okay, baik. Kita ada 3 page malam ni. Hari ini kita belajar 4 kemahiran asas. Kira 4 kemahiran jadinya asas. dua piece. Alright. 1, 2, 3. Alright. Dua, tiga. Okey. Page yang terakhir. Page yang terakhir. 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih Cik Zaidi dan juga terima kasih juga sifu kita Cik Rizwan sebagai host yang banyak. Yes, Cik Rizwan. So Tiba-tiba. memang banyak hang. Jadinya untuk anda semua, kita berterima kasih kerana anda berikuti mengikuti program ini sampai ke akhir rancangan dan pastinya ini bukannya pengakhiran. Kita akan mengadakan siri pembelajaran yang akan lebih lagi bagus lagi untuk tahun 2021. Jadi untuk itu selamat malam. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi di lain rancangan. Oi. Baru